Menjadi keprihatinan adalah mungkin saiz kelas. Kami kurang pasti buat masa ini apakah tuntutan dari pihak pemerintah. Pemerintah semalam menjelaskan jarak selamat 1 meter antara pelajar masih perlu dilaksanakan selain tiada interaksi fizikal antara pelajar. Jika interaksi tidak dapat dielakkan, 5 pelajar boleh digabungkan menjadi satu kumpulan tetapi tidak boleh berinteraksi dengan kumpulan lain. Namun ada satu lagi perkara yang membuat EduFront tidak tergesa-gesa dibuka esok. Sebenarnya kami telah membuat tinjauan rambang ke atas para pelajar dan juga ibu bapa yang memeranjatkan sebenarnya agak dalam 75% mereka yang sebenarnya lebih gemar mengikuti kelas dalam talian. Kerana setelah 2 bulan mereka mengalaminya, mereka dapat menjimatkan banyak masa dan tenaga yang digunakan untuk ulang-alik ke pusat tuition. Maka itu EduFront kini merancang menawarkan khidmat campuran iaitu kelas online dan kelas secara fizikal di pusat tuition. Semua ini memerlukan lebih banyak masa dan perancangan termasuk merombak jadual kelas dan jadual tenaga pengajarnya. Sejauh ini banyak lagi pusat tuition belum mengumumkan tarikh bila mereka akan membuka semula pintu kepada para pelajar. Yang paling awal adalah pada 22 Jun iaitu Isnin depan. Banyak kelas online masih dijalankan. Jadi apakah pertimbangan-pertimbangan lain yang turut diambil kira? Bagi pusat-pusat tuition lebih kecil seperti Math Prodigies, antara pertimbangannya adalah isu ruang. Pusat milik Encik Saiful Rizal ini dilanggani lebih 80 pelajar tetapi hanya ada 3 bilik darjah kecil dengan setiap kelas penuh lazimnya. Jadi ini menyukarkan beliau untuk melaksanakan peraturan jarak selamat. Kelas kami cuma mencukupi untuk 8 murid lah. Tapi itu untuk kalau duduk sebelah-sebelah. Tapi kalau sekarang kita harus menjarakkan mereka sejauh 1 meter, saya rasa agak mencabarlah. Lantaran itu, beliau masih belum dapat memutuskan bila pusat tuitionnya boleh kembali dibuka. Sebab masalahnya ialah ramai budak-budak ni datang daripada pelbagai sekolah dan sebab itu risikonya lebih tinggi. Yang pasti, buat masa ini, beliau akan meneruskan kelas-kelasnya secara online. Keluarga-keluarga kini boleh mendaftar untuk menerima biji benih sayuran secara percuma yang akan dikirimkan ke rumah mereka. Program Gardening with Edibles oleh NPARKS bertujuan menggalakkan para penduduk untuk mula menanam makanan di rumah. Skim itu adalah sebahagian daripada strategi Singapura untuk mengukuhkan jaminan makanan dan kebingkasan sosial. Bungkusan ini mengandungi biji sejenis sayuran berdaun seperti kangkung, sejenis sayuran berbuah seperti tomato atau terung serta panduan mengenai cara menanam benih-benih tersebut. NPARKS juga merancang untuk menggandakan jumlah kebun masyarakat untuk penggemar berkebun dalam 10 tahun mendatang. Dari 1,500 kebun sekarang ini dan 1,000 kebun yang diperuntukkan kepada 3,000 masing-masing. MAS akan tubuhkan pejabat perwakilan China yang kedua di kota Shanghai tahun ini. Teruskan bersama berita juga selepas ini bagi sambungan semula aksi bola sepak Liga Perdana England. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Duduk di rumah dan berhibur dengan saluran filem Melayu terkini di Astro Citra hanya di Singtel TV. Dapatkan filem-filem Melayu blockbuster yang terkini dan menarik untuk anda nikmati bila-bila masa secara on demand. Untuk langgani Astro Citra hanya di Singtel TV. Dial 1609 atau layari singtel.com/Citra sekarang. The
global battle against COVID-19 has spilled into cyberspace. There's so much misinformation out there, especially when it's coming from celebrities. In our hyper-connected lives, the online chatter fuels hate and fear, You hold your tissue, ma'am. but also brings people together. 我更希望的是网上的有好心大哥大姐们把你们的车拿出来免费。 How has social media changed our fight against the pandemic? Watch #COVID-19, the social media pandemic on demand at cna.asia. Hai semua, saya Fadli Kamsani. Anda mungkin pernah mendengar cabaran dan kepayahan mereka dari latar belakang yang berbeza sepanjang pemutus rantaian jangkitan COVID-19 ini. Cabaran ini menjadi lebih hebat bagi mereka yang kurang upaya serta penjaga mereka. Hari ini ingin saya kongsi kisah tentang Cik Siti, seorang ibu tunggal yang juga menjaga anak lelaki berusia 31 tahun yang juga kurang upaya. Cik Siti sendiri menghidapi masalah buah pinggang di tahap akhir. Di masa yang mencabar dan tidak menentu ini, satu pendekatan bantuan yang dipadan langsung bersama CARE akan membantu Cik Siti dan anaknya dengan sumbangan wang tunai bagi perbelanjaan harian, kos perubatan dan juga penghantaran barangan makanan kering ke rumah mereka. Ini adalah usaha The Medicorp Enable Fund, sebuah dana masyarakat yang diuruskan SG Enable. Sudikah anda membantu keluarga-keluarga seperti Cik Siti? Pastinya sumbangan anda akan membantu mereka yang mempunyai ahli keluarga kurang upaya dengan menampung kos perbelanjaan harian, kos perubatan dan juga rawatan bagi menangani masalah tekanan. Layari giving.sg/The Medicorp Enable Fund /Care Initiative untuk hulurkan sumbangan anda hari ini. Kesihatan semua orang bergantung kepada setiap seorang daripada kita. Marilah kita bekerja sama, menggunakan alat-alat baru, dan amalkan tabiat-tabiat baru kita. Marilah kita memainkan peranan kita. Selamat bertemu kembali. Penguasa keuangan Singapura MAS akan menubuhkan pejabat perwakilan China yang kedua di kota Shanghai tahun ini. Pejabat yang pertama dibuka di Beijing pada 2013. Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat mengumumkan demikian menerusi persidangan video di satu forum yang membincangkan kerjasama keuangan dan pembukaan lanjut pasaran di China. Di tengah-tengah pandemik COVID-19, DPM Heng menarik perhatian. Dunia telah berubah ke satu tahap baru di mana banyak negara sedia berkongsi kepakaran mengenai pembangunan vaksin. Misalnya, antara Singapura dan China, penyambungan semula perjalanan bagi perniagaan yang penting menandakan kepercayaan bersama dalam pengurusan kesihatan awam. Kedua-dua negara dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang keuangan termasuk merapatkan jurang infrastruktur melalui projek-projek baru seperti inisiatif laluan sutera. 14 daripada 21 pemohon lesen perbankan digital akan melangkah ke pusingan seterusnya proses pemilihan selepas memenuhi kriteria kelayakan. Penguasa keuangan Singapura MAS menyatakan 14 pemohon itu termasuk 5 bagi bank digital sepenuhnya dan 9 untuk bank borong digital. Dalam pusingan penilaian selanjutnya, kesemua 14 pemohon akan membentangkan saranan-saranan mereka secara maya. Mereka akan disenarai pendek berdasarkan cadangan nilai mereka dan model perniagaan yang merangkumi penggunaan teknologi inovatif. Mereka juga akan dinilai berdasarkan kemampuan dalam menguruskan perniagaan perbankan digital yang mampan untuk mengukuhkan lagi status pusat keuangan Singapura. MAS dijangka memberikan lesen-lesen tersebut menjelang hujung tahun ini. Kita beralih ke sukan bola sepak. Liga Perdana England diadakan semula hari ini selepas lebih 100 hari digantung akibat pandemik COVID-19. Nama-nama di baju para pemain liga tersebut digantikan dengan Black Lives Matter di samping para pemain melutut bersama sebelum perlawanan bermula sebagai menyokong gerakan tersebut. Perlawanan pertama antara pasukan Aston Villa dan Sheffield United
berakhir dengan keberusan seri 0-0. Perlawanan antara kedua-dua pasukan ini juga adalah yang pertama dalam sejarah EPL dimainkan tanpa kehadiran penyokong serta dibenarkan untuk membuat 5 penggantian bagi setiap pasukan. Sementara itu, Manchester City mengalahkan Arsenal 3-0 sekaligus melengahkan saat